Ada orang bagi tahu kalau pergi ke Australia, kalau petik apple akan dapat sampai sebulan sampai 30k. Betul ke? Uish, kalau 30k berbaloi daripada aku kerja sebulan dekat sini baru 1000 kan. Tapi yang menjadi persoalan utama dia, betul ke korang boleh dapat 30k dalam masa sebulan? Dan jangan kerana buah apple sebiji akan menggadaikan nyawa korang. So sekarang Iwan nak share dengan korang semua, iaitu berkenaan dengan kerja petik buah di Australia. Betul atau tak? So kalau korang nak tahu, Iwan nak share dulu. Ramai yang tak tahu 10 fakta dan hakikat sebenarnya kerja petik buah di Australia. Sejak tahun sebenarnya boleh dikatakan dalam 2015 dan 2016, ramai rakyat Malaysia Australia untuk mencari rezeki dan bekerja sebagai pemetik buah. Sebab kadang-kadang kita pula yang jadi excited dan teringin nak bekerja ke sana, sebab sering dikabarkan bahawa gaji yang ditawar pun agak lumayan. Dan kalau anda lihat kini di blog-blog dalam masa sosial, dah banyak agensi yang menawarkan peluang pekerjaan seperti ini. Yelah, orang kata gaji yang diberikan lebih lumayan daripada gaji seorang eksekutif di Malaysia. So, betul ke? Itu yang menjadi persoalan utama. So, hari ini Iwan akan share dan kongsikan kepada orang 10 fakta dan hakikat sebenar sebagai pemetik buah di Australia. Sebelum tu, anda perlu tahu dahulu 2 terms di bawah untuk memudahkan anda faham apa yang anda baca nanti. Okay. So ada 2, iaitu yang pertama iaitu farmer, tuan mempunyai ladang di Australia. So beliau merupakan majikan ataupun bos besar yang menentukan segala-galanya yang berlaku dekat ladang tu nanti. So yang kedua iaitu kontraktor pula. Segala urusan kebajikan pekerja, skop kerja adalah di bawah tanggungjawab kontraktor. So mereka telah dibayar oleh farmer untuk menguruskan pekerja-pekerja di bawah. So korang dah jelas kan? So selepas ni Iwan akan baca pula dekat korang apa iaitu 10 fakta yang perlu korang tahu sebelum, kalau korang betul-betul nak pergi ke Australia. 10 fakta yang perlu korang tahu. Dan nanti Iwan akan share juga antara experience yang orang pernah pergi kat sana. So apa yang diorang lalui. Alright, Iwan pasti ada yang kat luar sana tak sabar nak dengar apa fakta yang perlu korang semua kat luar sana tahu, apa hakikat sebenar kerja petik buah ni di Australia. Korang masih lagi bersama Iwan di My Campus AM. Alright, so sekarang Iwan tak sabar nak share dengan korang 5 tips dulu dekat sesi ni. Korang kena dengar apa yang korang perlu tahu kalau sebelum korang nak pergi ke Australia untuk petik buah ni. Alright, so yang pertama iaitu gaji dia secara mingguan. Perkara yang paling ramai sekali nak tahu semestinya bab gaji kan. So bab gaji ni sebenarnya dibayar secara mingguan. Maknanya anda akan menerima gaji anda pada hujung minggu. So bagaimana pula dengan bayaran gaji yang dikira? So seperti biasa, gaji dibayar mengikut jam. Purata bayaran diberi adalah 12 sehingga 14 dolar sejam mengikut kontraktor masing-masing. So jadi jika dikalikan dengan duit Malaysia, paling kurang anda mungkin akan menerima dalam lebih kurang RM35 ataupun RM41 lebih kurang dalam masa 1 jam. Bayangkan sejam je korang boleh dapat dalam RM40. Dan yang kedua, apa yang korang perlu tahu, kerja adalah sebanyak 10 jam sehari. Korang bayangkan kalau macam RM41 untuk sejam, tapi kali dengan 10 jam, berapa banyak. So bekerja sebagai pemetik buah di Australia memerlukan korang untuk bekerja selama 10 jam sehari, manakala cuti paling kurang pun sekali seminggu dan kebiasaannya pada hari Ahad. So para pekerja dekat sana akan mula bekerja pada jam 7 pagi dan sehingga ke pukul 5 petang. Jadi kira-kira pekerja dekat sana boleh peroleh dalam sekitar macam dalam 400 sehari, ataupun bersamaan dengan lebih kurang 2,000 lebih seminggu. So jika sebulan korang kira lah sendiri. Sebab tu ramai juga yang pergi ke sana sebenarnya. Alright, so yang ketiga, apa yang korang perlu tahu dan perkara yang fakta yang korang perlu tahu sebenarnya, pergi kerja, nak pergi ke ladang apple tu adalah dengan menaiki van. Bab transportation ni, biasanya kenderaan disediakan oleh kontraktor kepada pekerja. Kontraktor akan menyediakan beberapa van yang bertugas untuk mengambil semua pekerja pada setiap pagi untuk ke ladang. Sekiranya kawasan tempat tinggal pekerja agak jauh daripada ladang, pekerja akan diambil seawal pukul jam 4 pagi. Ya, memang sangat awal. Pukul 4 pagi dah bangun, nak balik pukul 5 petang kot. Yang keempat, apa yang korang boleh tahu, melalui kontrak ataupun sebenarnya bukan kontrak. Mungkin anda juga pernah dengar bekerja dekat sini sebenarnya memerlukan kontrak. Ternyata tak sebenarnya sama sekali. Ia bergantung kepada farmer dan kontraktor anda. Ada yang mengambil kontrak selama 6 bulan,
Malah ada juga yang tidak mengambil kontrak langsung. Maka mereka ni sebenarnya hanya bekerja mengikut jam dan gaji yang dibayar secara mingguan. So mereka juga tak ada masalah jika nak berhenti on the spot, tapi semuanya adalah bergantung kepada budi bicara pekerja dan kontraktor. Sepanjang Iwan perasan waktu review artikel berkenaan dengan Apple ni, ada juga yang macam berhenti kerja dalam macam 2 bulan dah balik Malaysia balik, macam 3 bulan dah balik Malaysia balik kan. Itu sebab tu diorang kata ada yang bukan kontrak. Sebab bebas lah, maknanya kalau diorang rasa nak berhenti, diorang boleh berhenti lah, maknanya tak ada kontrak lah. Kemudian yang kelima, apa yang korang perlu tahu, tempat tinggal sebenarnya disediakan. Tempat tinggal buat pekerja juga disediakan oleh farmer ataupun kontraktor, tetapi ianya bukan percuma. Bayaran sewa akan dikenakan oleh kontraktor pada setiap minggu ataupun setiap bulan. Terdapat 2 cara pembayaran. Pertama, bayaran sewa akan dipotong secara automatik daripada gaji yang diberi. Kedua, sama juga seperti Malaysia, bayaran sewa secara bulanan. So ada juga yang mengenakan macam bayaran sewa tu secara mingguan, sebab diorang kan dapat gaji mingguan. So purata bayaran sewa adalah 70 hingga $100 seminggu, bersamaan dengan 200 hingga 300 seminggu. So macam tadi, seminggu dianggarkan dalam macam 2,000 lebih. So macam cover juga. So ia bergantung kepada jenis rumah yang disewakan. So kalau korang bernasib baik, setengah majikan juga menyediakan makanan harian buat pekerja ni. Alright, so selepas ni Iwan akan share ada lagi 5 tips yang korang perlu tahu apa yang korang boleh buat dekat Australia sana. Betul ke petik buah apple je kan? 5 perkara yang korang perlu tahu, maknanya fakta yang korang perlu tahu, hakikat sebenarnya kerja petik buah dekat Australia. Sebenarnya mudah ke tak kan? Alright, so yang keenam yang boleh Iwan share korang itu bukan setakat petik buah aja. Maknanya bukannya buah buah apple je sebenarnya. Ada buah-buah lain. Ramai yang salah anggap bahawa bekerja dekat sana adalah memetik buah semata-mata. Selain daripada buah, tanaman seperti sayur juga ada kat sana. Sebagai pekerja, mereka juga akan melakukan beberapa tugas lain seperti membersihkan ladang, membawa traktor dan sebagainya lah. Selain daripada itu juga, aktiviti pruning ataupun buah daun dan tanam pokok juga dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan. Senang kata, setiap inci kerja yang ada di dalam ladang itu juga merupakan tugas pemetik buah. Maknanya bukan tugas korang nak petik buah je, memang korang kena buat aktiviti membersih semua, korang kena buat jugalah. Kemudian yang ketujuh, makanan halal mudah didapati. So jangan risau. Selain daripada soal gaji dan kerja, pasti ada juga yang tanya macam mana makanan kat sana, senang ke dapat makanan yang halal? So macam mana nak dapat? So menurut sumber yang ada dekat sana, mereka sungguh mudah untuk mendapatkan makanan yang halal kerana terdapat banyak kedai ataupun mini supermarket yang menjualkan barangan halal dekat sana. Lazimnya peniaga kedai merupakan orang muslimah yang berasal daripada macam Afghanistan. So jadi tak menjadi masalah buat pekerja-pekerja di sana untuk mendapatkan daging sembelihan yang halal. Dan yang ke-8, senang nak peroleh makanan di Malaysia. Betul ke? So anda jangan terkejut. Ini memang betul, sebab dekat sana juga agak mudah jika anda ingin mendapatkan makanan produk Malaysia. Contohnya macam mi segera, sos berjenama Maggi, kicap berjenama kipas udang dan macam-macam lagi. Kicap kipas udang mesti ramai yang macam wajib ada kat rumah kan. So memang dia ada dekat sana juga. So segalanya boleh didapatkan di gerai jualan produk Asia, salah satunya di Hong Kong Supermarket. Menurut info, Hong Kong Supermarket sememangnya begitu mudah ditemui di sana. Selain daripada Hong Kong Supermarket juga terdapat beberapa supermarket lain yang menjualkan produk Malaysia. Kebiasaannya macam kontraktor akan membawa para pekerja dia ke pekan untuk shopping barang keperluan harian dalam macam seminggu sekali itulah. Kemudian yang ke-9, bekerja dengan masyarakat berbilang bangsa macam Malaysia juga. Bukan sahaja rakyat Malaysia, kebanyakan mereka yang bekerja dekat sana adalah masyarakat Asia. Antaranya yang ada kat situ ada Burma, ada Indonesia, ada Vietnam dan Thailand. Menurut sumber juga, mereka yang datang daripada Burma kebanyakannya adalah pelarian. Malah latar belakang pekerja-pekerja di sana juga adalah sangat berbeza. Setengah kat sana ada juga yang sebenarnya dah ada ijazah dan sarjana juga, tetapi berhijrah ke sana untuk memperoleh gaji yang lumayan. Yalah, seminggu boleh dapat 2,000, 3,000, siapa nak bagi kan? Kemudian yang ke-9, menganggur apabila musim dah tamat. Bagi macam
nak pergi pun kena tahu musim juga kan. Ini adalah perkara yang paling ditakuti semua pekerja kat sana. Kemungkinan untuk menganggur juga agak besar kerana apabila satu-satu musim tamat, mereka akan kehilangan kerja. So tak ada lagi buah yang boleh dipetik. Bagi mereka yang sudah sedia maklum dan well prepared dengan keadaan ini, peluang ini diambil oleh mereka untuk melancong. Dan yang terakhir iaitu berhijrah ke daerah lain ataupun peluang ke tanah air. Itu dah kepada diri sendiri lah. Korang rasa nak balik ke